Astaghfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini memberikan sedikit manfaat dan inspirasi untuk sama-sama kita lebih memahami berkaitan dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan satunya saya nak sebut berkaitan dengan Al-Quran ini, sebenarnya bagi orang yang memegang kepada Al-Quran, dia dapat mengeluarkan diri dia daripada masalah. Apa saja jenis masalah. Sebab kita baru lalu satu Muharram. Maknanya biasanya kalau kita satu Muharram ni kita dihidangkan dengan kisah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perasan ataupun tidak dalam peristiwa itu ada satu peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, walaupun riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Saya kira saya pun pernah cerita juga benda ni, tapi mungkin ialah nak refresh balik. Yang mana Nabi SAW perintahkan Ali bin Abi Talib untuk tidur di atas katil dia. Ni cerita ni popular. Nabi perintahkan untuk tidur di atas katil Nabi pada malam itu, dan Nabi nak keluar rumah pada malam tersebut untuk nak berhijrah. Tapi Nabi tak bagi tahu Ali ke mana Nabi nak pergi. Cuma Nabi kata, wahai Ali, malam ni kau tidur di atas tempat tidur aku, kemudian pakai selimut yang mana selimut aku tu berwarna hijau. Nabi punya selimut warna hijau, Hadrami, daripada Hadramaut. Maknanya Nabi ni dia tak beli. Nabi ni orang bagi banyak orang bagi hadiah, kan? Baju, tombak, pedang, selimut, ni semua orang bagi. Tapi cerita saya ni berkaitan dengan bukan tentang Ali bin Abi Talib tu tidur situ. Cerita saya ialah ketika mana 12 kabilah itu telah pun dikepung ataupun telah pun mengepung rumah Nabi SAW. Dan popularnya kita dengar Nabi SAW dia membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Ini popular sehingga kita tahu dalam surah Yasin ayat 9 tu kata Allah, kami jadikan di hadapan dinding, di belakangnya dinding, saddan, dan supaya orang tak nampak. Baik, kemudian kita tahu cerita tu ni tersurat dulu sejarah dia. Kemudian Nabi pun keluar daripada rumah dalam keadaan yang tenang. Orang pun tak nampak dia. Ada riwayat kata orang tak nampak dia, ada riwayat kata 12 kabilah tu tertidur, ada riwayat kata 12 kabilah tu terleka dan terlalai. Akhirnya tak nampak Nabi keluar ni. Tetapi poin dia dekat sini ialah bukannya orang tu tak nampak Nabi ataupun tidak.
Poin dia sekarang ini ialah orang yang membaca Al-Quran tu, kalau dikuatkan lagi dalam ayat Al-Quran yang lain, kita pernah sebut juga dulu surah Al-Isra ayat 45. Tadi surah Yasin, memang ayat tu boleh diamalkan, tak ada masalah pun, tapi jangan hanya beriktiqad hanya ayat tu saja. Sebab Quran ada 6236 ayat. Tiba-tiba Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 45, Allah kata wa idza qara'tal Quran, maksudnya lebih kurang sama. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Engkau baca Al-Quran, kata Allah, maka kami jadikan di antara kamu dan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu hijab yang tak nampak. Hijab yang tak nampak maksudnya orang nak buat jahat pada kita tak nampak, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini Allah sebut wa idza qara'tal Quran, bila kau baca Quran. Bila sebut Quran, ia daripada surah Al-Fatihah sampai An-Nas, 6236 ayat, 114 surah, 30 juzuk. Itulah Al-Quran. Dan ini isyarat yang lebih kuat, yang mana Nabi hanya baca surah Yasin ayat 9. Itu isyarat menunjukkan sesiapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan dapat keluar daripada masalahnya dalam keadaan tenang. Itu isyarat. Bukan semata-mata Zat, saya Alhamdulillah selama ni memang saya beramal betul dengan surah Yasin ayat 9. Ya, tetapi isyarat yang lebih kuat surah Al-Isra ayat 45, iaitulah bukankah hanya baca surah Yasin ayat 9, baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah lindung kau daripada masalah. Ataupun masalah kau ada, Allah akan keluarkan kau daripada jalan yang susah itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar buat dia. Jadi isyarat yang kuat apa dia? Siapa yang beramal dengan Al-Quran, sekarang ni dia ada masalah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar. Cubalah buka Quran. Mungkin anda kata, Ustaz, saya ni ada masalah dengan suami saya, Ustaz. Buka Quran, baca Quran. Saya dah baca dah, Ustaz. Bukan tak nak baca, sampai dah 5 kotak dah gajah duduk kat rumah tu. Kain plekat kan, gajah duduk tu dah 5 kali dah dapat dah. Pasal apa? Dah banyak kali khatam. Maknanya khatam je dapat kain plekat, khatam je pulut kuning, khatam je telur terus bunga telur. Kan? Nanti malah khatam Zat. Bukan kita suruh mengejar khatam tu. Yang kita suruh adalah dengan membaca dan tengok pada maknanya, boleh jadi jawapan daripada masalah kita tu ada dalam bacaan tu. Tapi jangan pilih-pilih. Saya hari ni ada masalah ni Ustaz, saya nak baca surah Hud lah. Tak payah, sambung je lah bacaan yang kita tengah berhenti tu. Boleh jadi dengan sebab kita baca tadi tu, jawapan tu ada. Saya pagi tadi di TV Al-Hijrah, masa cut off cerita, masa tak live tu, saja bersembang dengan Ustaz Syahmi tu. Walaupun pagi tadi kita cerita tentang surah Asy-Syu'ara, siapa yang tengok tadi lah, surah Asy-Syu'ara ayat 16 sampai ayat 19. Dia kata, Ustaz, dia kata kat saya lah, lepas tu dah cut off lah, dah tak live dah waktu tu. Dia kata, Ustaz, sebenarnya ayat ni dia bukan hanya cerita untuk nak kempen pilihan raya dan seumpama saja. Tak, dia bagi orang yang ada masalah, kalau dia lalu pada ayat ni, dia akan terkait juga kat masalah dia. Saya bila dengar macam tu, dia kata, oi, maknanya setiap daripada ayat Al-Quran, dia boleh berubah mengikut setiap orang punya masalah. So, Quran adalah menyelesaikan masalah kita. Kenapa kita kena lari daripada Al-Quran? Tu poin saya pagi ni, sebelum mukadimah kita nak start surah Al-Mulk ni kan. Poin saya ialah kita selalu tinggalkan Al-Quran bila kita ada masalah. Sedangkan bila kita ada masalah, Nabi isyarat tadi, dia kan ada masalah tu, 12 kabilah dah kepung rumah dia. Tu masalah besar. Secara logiknya dia minta maaf ya, saya tak ada suara dah 3 hari dah. Tapi hari ni ada suara tu, saya datang tu. Kan? Tapi sakit-sakit sikit lah, dia batuk tadi kan. Tapi masih ada suara, jangan risau. Sekadar untuk nak sampaikan ilmu ataupun kongsi ilmu, insya-Allah boleh. Doakanlah sihat walafiat, insya-Allah kan, boleh sampaikan ilmu. Baik, tapi bila sebut tentang isyarat yang Nabi SAW telah dikepung oleh 12 kabilah tadi, itu bermaksud Nabi berada dalam masalah yang sangat besar. Tapi kalau tengok sejarah tu balik, cerita tu balik, macam mana Nabi boleh keluar daripada rumah tu dalam keadaan tenang? Nabi tak keluar gelisah. Nabi tak mundang badai daripada ruang tamu ke dapur, ruang tamu ke dapur, tak ada. Macam mana aku nak keluar ni? Macam mana aku tak ada?
Nabi hanya ambil pasir dan dia baca waja'alna min baini aydihim. Isyarat saja. Kau ambil Al-Quran dan kau baca, amalkan Al-Quran tu. Kau akan keluar daripada masalah tu dalam keadaan tenang. Nabi tenang tak keluar daripada rumah dia? Tenang. Jadi saya nak sampaikan apa mukadimah ni ialah ketika mana kita berada dalam masalah. Saya yakin semua orang ada masalah. Saya ada masalah, semua orang ada masalah. Buka Quran dan baca. Boleh jadi di situlah jawapan yang Allah nak bagi tahu pada kita. Maka dengan jawapan itulah kita selesaikan masalah. Tak jumpa juga, baca lagi sampai jumpa. Sebab ayat Quran dia pasti akan terkait dengan kehidupan kita ataupun masalah kita. Jadi itulah isyaratnya saya nak sebutkan pada awal mukadimah ini. Al-Quran jangan tinggalkan, baca dan cuba renung pada maknanya. Kita dah khatam banyak kali dah, tetapi kita lupa untuk nak khatam terjemahan dia. Sebab dalam terjemahan itulah ada yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita sesuatu agar kita dapat jalankan kehidupan kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang diridai oleh Allah, supaya selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, kita nak sambung kembali surah Al-Mulk ataupun tadabbur surah Al-Mulk. Kita sampai pada ayat yang ke-12 untuk tadabbur, betul sampai ayat ke-12 untuk tadabbur, dan untuk bacaan pada ayat 19. 19. Baik, saya minta izin untuk tidak baca Al-Quran pada pagi ini sebab saya tak ada suara. Jadi kalau baca nanti dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim, nanti dia akan jadi tak dengar kan. Jadi tak payahlah baca. Kita postpone bacaan tu pada bulan depan saja. Sebab kita pun masih lagi dalam ayat ke-12. Jadi insya-Allah pada ayat ke-12 ni kita akan sambung terus. Nanti pada bulan depan kita akan sambung balik bacaan pada ayat yang ke-19 insya-Allah. Baik. Kita nak masuk pada ayat yang ke-12. Kita nak masuk pada ayat yang ke-12 surah Al-Mulk. Muka surat yang ke-562, iaitulah surah yang ke-67. Ayat yang paling terakhir pada muka surat 562 itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang-orang yang dia takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan ghaib. Ghaib ni apa nanti kita akan bincang. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dan bagi mereka itu, orang-orang yang takut kepada Allah, Tuhan mereka dalam keadaan yang ghaib ini, mereka akan mendapat pengampunan daripada Allah, wa ajrun kabir, dan juga pahala yang besar. Okay, nanti kita akan tengok kenapa Allah sebut maghfirah, kenapa Allah sebut ajrun kabir. Nanti kemudian dalam ayat yang kita akan bincangkan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-12 ini. Baik, sebelum nak pergi pada ayat yang ke-12, saya suka flashback balik, murajaah balik macam mana boleh sampai pada ayat ni, supaya benar-benar kita mahir dalam surah Al-Mulk ni. Cerita pasal apa? Surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dan Allah memperkenalkan siapa dia Allah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bahawa kerajaan yang ada di langit dan bumi ni ialah milik Allah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada kita bahawa tabarakalladzi biyadihil mulk, berkat Allah itu, kerajaan itu ada dalam kekuasaannya. Kerajaan langit, kerajaan bumi, keseluruhan alam semesta ini ada pada kekuasaan Allah. Mana biyadihi itu kita nak terjemahkan dengan kekuasaan Allah. So Allah boleh masukkan, Allah boleh ambil kekuasaan itu pada orang yang Allah bagi. Allah boleh beri kekuasaan itu pada orang yang Allah kehendaki. Boleh tak yang ni? Yang ini kalau tuan-tuan tengok dalam surah Ali Imran. Mari kita buka tengok. Surah Ali Imran, dan biasanya kita memang baca dah ayat tu. Selalu kita baca dalam zikir-zikir dan wirid kita. Pada ayat yang ke-26, muka surat 53, surah Ali Imran ayat yang ke-26. Surah Ali Imran ayat yang ke-26, muka surat 53. Ni kita nak kaitkan tadi tu yang kerajaan milik Allah tadi tu. Biyadil mulk.
Kerajaan ni milik Allah. Allah boleh beri kepada sesiapa yang Allah kehendaki, Allah boleh cabut balik kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan ayat itu kita biasa baca sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, kau berikan kerajaan itu kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kau juga boleh cabut kembali kerajaan kepada siapa-siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Dan engkau juga boleh memuliakan sesiapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Dan engkau juga boleh menghinakan sesiapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Dan di atas tangan engkau itulah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kita tahu dah, sungguhnya engkau wahai Allah di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Poin dia apa sini? Kerajaan yang Allah miliki itu Allah hanya beri pinjaman kepada kita, kan? Pinjaman yang Allah bagi itu Allah boleh cabut, Allah boleh kekalkan, Allah boleh bagi pada orang lain. Sebab itu daripada ayat surah Al-Mulk tadi kita baca, Allah memperkenalkan diri Allah itu dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkatnya Allah, dan kekuasaan itu kerajaan itu berada di dalam kekuasaannya, sehingga Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ayat tadi, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sungguhnya engkau wahai Allah di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Sama dengan ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, berkuasa di atas setiap sesuatu. Mana Allah berhak buat apa saja ke atas kita dalam dunia ini. Sama ada kita ni bukan pegangan jawatan ataupun tidak, siapa saja. Sebab Allah nak bagi tahu apa? Biyadihil mulk. Kerajaan tu maksudnya langit, bumi, alam semesta ni semua kekuasaan Allah. Allah boleh bagi kita hidayah, Allah boleh cabut hidayah. Allah boleh bagi kita rezeki, Allah boleh cabut rezeki. Allah boleh bagi kita hidup, Allah boleh cabut hidup tu. Macam tu keadaan dia. Allah nak perkenalkan. Sebab kita tahu ayat ini cerita berkaitan ketika mana Nabi masih di Mekah. So maksudnya Allah nak bagi tahu pada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy yang sedang menyembah berhala Lata, Uzza, Hubal, Manat, yang mana berhala tu tak mampu buat apa-apa, dan berhala tu pun tak sembah, dan berhala tu pun tak menciptakan dia, orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah turunkan ayat ni, Allah nak bagi tahu, orang-orang kafir Quraisy ni, Allah adalah segala kerajaannya berada di atas segala kekuasaannya. Sepatutnya kepada Allah lah yang kau sembah, bukan kepada berhala. Dan Allah bagi tahu lagi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia punya keseluruhannya Allah yang ciptakan kau, Allah yang hidupkan kau, Allah juga boleh matikan kau. Tu ayatnya. Dan masuk ayat ketiga, Allah suruh tengok, Allah perkenalkan lagi siapa dia Allah. Allah yang ciptakan langit, 7 lapis langit tibaqa. Dan Allah kata tidak ada satu pun kecacatan yang kau tengok. Kalau kau tak percaya yang Allah itu Tuhan, cuba cari kecacatan yang Allah ciptakan. Kau jumpa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Cari lagi. Sehingga Allah kata lagi, cari lagi. Sampai Allah katakan supaya kita ni duk cari. Summarji'il basara karrataini. Ulang lagi. Yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Pastinya carian itu akan menyebabkan kau rasa rugi je. Sebab apa? Sebab memang tidak ada kecacatan. Dan Allah bagi tahu fungsi langit tu kepada kita apa dia? Fungsi langit kepada kita adalah untuk nak zayyan sama, untuk memperiaskan langit ni, cantikkan langit ini. Pertama. Yang kedua, untuk menjadi petunjuk kepada orang-orang yang sesat di lautan kan, ataupun di daratan. Sama, langit tu sebagai petunjuk sebab adanya bintang-bintang. Dan juga bintang itu juga Allah Subhanahu wa taala ceritakan rujuman lisyayatin, untuk direjamkan kepada syaitan-syaitan. Yang ini kita dah bahas juga dalam surah Al-Jin dulu kan, macam mana syaitan itu dicampakkan oleh Allah sebab dia mencuri-curi dengar berita daripada langit. Kemudian Allah ceritakan lagi, sebab Allah dah perkenalkan diri Allah ini, tapi tetap juga tidak mahu sembah kepada Allah, tidak mahu mentauhidkan Allah. Allah kata walilladzina kafaru birabbihim azab jahannam.
Allah kata tak apa bagi orang yang tak mau dengar dan taat pada aku. Allah kata orang yang kufur pada aku ini Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Dan Allah ceritakan pula bagaimana keadaan neraka jahannam itu. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila dicampakkan ke dalam api itu, dalam keadaan mereka ni terdengar suara yang sangat-sangat gelegak, api yang sangat marak, sehingga Allah katakan takadu tamayyazu minal ghais. Nak pecah dah neraka tu dengan sebab marahnya neraka tu pada orang yang masuk ke dalam tu. Sehingga Allah sebutkan juga setiap kali dicampakkan orang-orang yang ke dalam neraka, mereka akan ditanya oleh khazanatuha, mereka akan ditanya oleh ahli penjaga tu. Penjaga neraka tu akan tanya, sa'alahum khazanatu alam ya'tikum nadhir. Penjaga neraka tu akan tanya, tak ada ke orang beri peringatan pada kamu sampai kamu boleh masuk dalam neraka ini? Tak ada ke orang beri cerita pada kamu yang ada wujudnya neraka, wujudnya akhirat? Tak ada ke nabi-nabi yang datang pada kamu? Tu maksud dia kan. Semua orang yang masuk dalam neraka itu akan jawab benda yang sama. Qalu bala. Mereka tak ada kata pun rasanya macam tak ada lah datang hari itu, kata dia. Rasanya saya seorang-seorang je, sendirian berhad, Lone Ranger, kata dia. Tak ada. Kalau katalah mereka ni tak sampai seruan, mereka akan masuk dalam syurga. Sebagaimana yang kita sebutkan pada kuliah yang lalu kan, bagaimana Abdullah ayah Nabi yang tak sampai seruan, dia syurga. Bagaimana Aminah yang tak sampai seruan, dia syurga. Bagaimana Abdul Muttalib atuk Nabi yang tak sampai seruan, dia syurga. Sebab ketika mana mereka meninggal, mana ada orang jadi Nabi. Jadi mereka ini fitrah, seperti mana yang kita sebut dari surah Al-Isra ayat ke-15 tu, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengazab seseorang itu sehinggalah kami utuskan kepadanya seorang rasul. Jadi zaman Nabi, waktu sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Maka dalam keadaan orang yang dicampakkan ke dalam neraka, takkanlah Allah silap untuk campakkan dia. Takkanlah Allah tersilap meletakkan orang yang sepatutnya masuk syurga ke dalam neraka. Takkanlah Allah silap orang yang sepatutnya masuk neraka dia ke dalam syurga. Pastinya apa yang Allah buat itu adalah benar, dan kita kena tahu apa dia yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan. Sebab walaupun kita tidak ada nabi pada saat ini, tetapi orang-orang yang menjadi pewaris nabi ini cukup ramai. Kita ada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, sedangkan sama apa yang diutuskan oleh Allah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tujuan Allah bangkitkan seorang rasul itu kepada satu kaum ialah untuk membacakan ayat Quran, untuk menyucikan diri mereka daripada buat benda-benda syirik, untuk membacakan atau memahami Al-Quran dan juga hadis. Tapi Nabi dah tak ada. Ada tak pengganti Nabi untuk membaca ayat Quran dan hadis? Ada. Maka itulah dia peringatan. Jadi kita tak boleh kata alam ya'tikum nazir ni malaikat tanya pada saya, Ustaz, saya akan jawab tak ada lah besok, pasal Nabi pun dah tak ada dah zaman saya tadi. Tak. Pewaris Nabi cukup banyak, dan Allah tinggalkan Quran untuk kita, suruh baca. Macam mana kita boleh terlepas masuk dalam neraka Allah? Itu kena fikir baik. Kan? Ini kuliah yang dulu ni, saya flashback balik untuk nampakkan gambaran. Dan akhirnya bila mana ditanya begitu dan mereka jawab ya, qalu bala. Dah ada dah seruan tu datang pada kami, ada Nabi datang pada kami, ada Rasul datang pada kami, ada kuliah yang dekat rumah kami, ada ceramah dekat kuliah kami, ada orang beri peringatan, tapi kami yang dustakan mereka. Fakadzabna, dan kami katakan kepada mereka, wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum fi dhalalin kabir. Kami kata hanya pada kamu ni tak ada apa pun yang Allah datangkan kepada kamu, melainkan sesat yang besar saja, sesat yang nyata saja pada kamu. Akhirnya Allah sebut dalam ayat ke-11, fa'tarafu bidhanbihim. Akhirnya mereka ni mengaku, tuan-tuan. Fa'tarafu ni i'tiraf. Mereka iktiraf, mereka mengaku dosa yang mereka buat. Ya wahai Allah, kami mengaku kami berdosa. Ya Allah, ya kami dah dustakan Nabi kamu, kami dah dustakan Rasul kamu. Ini kita dah sebut dah pada kuliah yang lalu kan. Ada ayat-ayat Quran yang dalam keadaan mereka memang menyesal. Beberapa ayat yang kita bawakan dulu, ada surah As-Sajadah, ada surah Al-Mulk yang kita bawa, ada surah Ad-Dukhan yang kita ceritakan dulu tentang mereka ni menyesal.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Semua minta kembali balik. Semua minta balik. Semua minta balik. Pasal apa? Pasal dia mengaku dosa yang dia buat dan dia nak bertaubat kepada Allah dengan cara, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami janji, ya Allah, kalau kami buat lagi sekali, kalau kami dah duduk dalam dunia besok, kami buat lagi sekali dosa, kami kalau waktu tu kau nak laknat kami ke, ya Allah, boleh dah. Nampak dia berjanji tu. Kan? Dia dah masuk dalam neraka. Kan ayat dulu kita bincang kan. Kemudian dia nak minta pada Allah, ya Allah, sekali ni je bagi kami peluang patah balik, bagi kami peluang patah balik ke dunia. Sekali ni kalau kami buat lagi dalam dunia besok, kami jahat, kami kufur, waktu tu kau nak azab kami, ya Allah, boleh, tak ada masalah. Tadi Allah bagi ya? Tak ada, dalam dunia pun dah tak ada, dah hancur. Dah kiamat. Dah masuk alam akhirat, dah lain dah cerita je. Dan sebab itulah bila mana Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, beruntungnya kita dapat baca ayat itu. Sebab apa? Sebab ketika ini tak ada orang lagi yang sebut macam tu. Belum, tak ada orang masuk neraka lagi. Tak ada orang masuk syurga lagi. Tapi dalam keadaan kita dah pun pegang ayat tu, dan kita pun dah baca ayat tu, dan akhirnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tahu mudah-mudahan bukan kita lah yang sebut perkataan itu. Dan biar kita masuk ke dalam syurga besok dalam keadaan bi ghairi hisab, tanpa hisab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Pengumuman. Bagi untuk buat sedekah. Oh. Oh, sempat ni kalau saya makan ni tak boleh bercakap dah ni. Boleh? Sambil bercakap. Kata keluar kan tengah-tengah bercakap gitu kan. Makan kejap lah lang dah dapat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minta jemput tengok macam-macam ubat dah orang bagi. Hari tu dia orang bagi ni gula apa ni? Kelapa laut. Hari tu orang bagi Hudson. Sanggup dia balik rumah. Dia kata, Ustaz, tunggu jap. Saya balik rumah, dia pergi ambil gula-gula Hudson tu. Lepas tu dia bagilah saya makan Hudson tu. Macam tu juga. Ni try pula cap kelapa laut Afrika. Mudah-mudahan Baik, sambung. Habis, kita berhenti situ pada kuliah yang lalu. Sekarang ni kita nak masuk ayat yang ke-12. Abang nampak dia main cerita tu. Mana pertama sekali dia punya skrip yang awal ialah Allah perkenalkan diri. Kemudian Allah dah bagi tahu dah Allah ini sebenarnya Tuhan yang sebenar, Rabbul Alamin. Dan kalau kau tidak mau ikut, Allah kata nanti kau akan dicampakkan ke dalam neraka, dan bagaimana suasana dalam neraka tahu dah. Sekarang Allah nak masuk cerita berkaitan dengan orang yang beriman pula. Okey. Ayat yang ke-12 kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang-orang yang mereka ini takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan al-ghaib. Baik, setelah Allah ceritakan berkaitan dengan orang-orang yang kufur pada Allah, biasanya dalam Al-Quran Allah tak akan ceritakan hanya amaran saja. Allah tak ceritakan hanya ketakutan saja. Biasanya bila ada amaran mesti ada berita gembira, tabsyir, ataupun dipanggil targhib wa tarhib. Ada peringatan, ada motivasi, ataupun kita panggil al-khauf, ar-raja. Ada ketakutan, ada pengharapan. Biasa macam tu. Dalam Quran kalau kita tengok ada cerita neraka, mesti ada cerita syurga. Ada cerita syurga, mesti ada cerita neraka. Pasal apa? Pasal Allah nak talikan. Jadi metod yang Allah pakai ni, kaedah yang Allah pakai, uslub ni maksudnya gaya yang Allah gunakan dalam Al-Quran juga perlu kita gayakan ketika mana kita nak dakwah. Orang yang buat maksiat, kita tidak boleh hanya memberikan amaran saja. Kau buat macam ni, kau masuk neraka, pada muka kau kena bakar, rambut kau habis. Habis bila dia punya berita gembira nak sampaikan kepada orang, kan? Kita selalu akan bagi amaran saja. Kau buat macam tu, biar kau masuk neraka, kau terbakar kau. Itu je kerja kita. Cuba tukar pula kita punya kaedah dakwah. Tutuplah aurat. Kalau tutup aurat, Allah bagi rezeki banyak atau pada kita sebab kita taat pada Allah. Dia akan lagi shock. Ya ke? Dia akan jadi macam shock. Pasal apa? Berita gembira tu yang kita sampaikan. Bila kita hanya sampaikan kepada orang amaran, ketakutan, neraka, azab, seksa, dia akan lagi kata, tak takut pun. Dia akan jadi gitu. Pasal dia tak rasa lagi. Tapi bagi orang yang mungkin dia nak kelebihan dalam dunia, kau taatlah pada perintah Allah, Allah bagi rezeki. Kau taatlah perintah Allah, Allah boleh jadi kau macam-macam. Apa yang kau nak, Allah akan hajat, Allah akan tunaikan hajat kau. Kita bagi dia peringatan, kita bagi dia satu berita gembira. Mudah-mudahan dengan sentuhan tu dia dapat berubah.
Ni yang Allah gunakan. Allah tak hanya cerita pasal neraka, lepas tu Allah stop, tak. Allah cerita neraka, syurga. Allah cerita amaran, berita gembira. Sebab apa? Sebab dia kena tally benda tu. Kan? Sebab itulah bila kita sebutkan tentang tadi, Allah cerita pasal orang yang takut, orang yang ingkar pada Allah, tiba-tiba Allah masuk ayat ke-12, Allah kata sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Yakhshawna ialah orang yang takut kepada Allah, ataupun orang panggil sebagai khusyuk. Khusyuk ni juga bukan sekadar khusyuk, ini adalah orang yang khusyuk ni maksudnya tunduk dan patuh. Tu khusyuk. Khasya' ataupun khasyi'ah ialah orang yang dalam keadaan dia khusyuk. Sebab tu orang yang semayang dia khusyuk, dia dapat tundukkan diri dia, kan? Khusyuk dia dapat hayati apa yang dia buat. Tu khusyuk. Dan khusyuk ini juga boleh bermaksud takut. Ya, takut. Baik, takut ketika bila ni? Takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan al-ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Al-ghaib ini dua maksud. Yang pertama ialah bila mana dia takut kepada Allah ketika mana dalam keadaan dia masih tak nampak hari akhirat tu. Bil ghaib, al-ghaib ni benda-benda yang tak nampak. Kalau kita tengok rukun-rukun iman kita semua ghaib. Kan? Rukun iman kita semua ghaib. Iaitulah Allah ghaib, malaikat ghaib, kitab ghaib, rasul ghaib, hari akhirat ghaib, takdir ghaib. Jadi kalau katalah dalam keadaan ini mereka takut kepada Allah dalam keadaan ghaib, maksudnya dalam keadaan mereka boleh tahu bahawa di hari akhirat besok memang benar-benar wujud. Itu maksudnya. Maksud dalam keadaan yang pertama lah. Yang pertama sekali Allah nak bagi tahu pada kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ditakut dengan sebab apa? Sebab mereka yakin dekat akhirat tu benar-benar wujud. Mereka yakin hari akhirat itu wujud. Mereka yakin neraka syurga wujud. Mereka yakin malaikat sedang catat. Itu semua ghaib. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah yang awal Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah mulakan dengan Al-Quran dulu. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Awal-awal tu Allah sebut dah, inilah Al-Quran. La raiba fih. Tak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan orang-orang yang dia beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Nampak? Sama je. Maksud perkara yang ghaib, alam barzah, sirat, mizan, syurga neraka, catatan amal, dosa pahala. Mana dia takut kepada Allah untuk tafsiran yang pertama ialah ketika mana dia memang yakin betul-betul benda tu akan berlaku. Sebab ada orang yang dalam keadaan dia ni tak beriman pada Allah sebab dia tak nampak pun lagi syurga. Ada orang yang tidak beriman pada Allah sebab dia tak nampak pun lagi neraka. Tapi bila dah dinampakkan, nampak? Kita dah sebut pada kuliah, bila dia dah dicampakkan dalam neraka, mereka kata inna muqinun, kami yakin dah wahai Allah. Tolong keluarkan kami dalam syurga. Tolong keluarkan kami daripada neraka ini. Kami nak balik ke dalam dunia. Sebab apa? Waktu tu mereka dah nampak. Kan? Maksudnya orang-orang yang dalam keadaan tidak beriman pada Allah, boleh jadi dia memang tak percaya ada hari akhirat tu. Boleh jadi dia memang tak percaya ada hari kebangkitan tu. Boleh jadi dia tak percaya bahawa lepas mati ni hidup balik. Sebab tu dia tidak beriman pada Allah. Tapi ayat ke-12 ni Allah kata innal ladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Allah itu dalam keadaan ghaib. Maksudnya apa? Dia yakin janji Allah pada hari akhirat besok. Walaupun hari ni dia dihentam, walaupun hari ni dia dicaci, dimaki. Tengok Nabi, tengok sahabat, mereka pun tak nampak dekat akhirat besok ada apa. Tapi macam mana mereka boleh memperjuangkan nyawa mereka, boleh korbankan nyawa mereka semata-mata untuk nak sebarkan dakwah Islam. Bayangkan. Sebab mereka bil ghaib. Mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Walaupun dalam keadaan kita kata ya, memang sekarang ni kita memang tak boleh nampak Allah. Sebab dalam dunia kita tak akan dibenarkan untuk nampak Allah, tak boleh. Habis yang ustaz ajar dulu musyahadah tu tengok Allah dengan mata hati. Hati. Maksudnya dalam keadaan ketika mana kita buat sesuatu, kita yakin semua ni adalah kekuasaan Allah. Ataupun muraqabah, bawah sikit pada musyahadah, kita buat sesuatu, kita yakin Allah sedang memerhatikan kita tu.
Tapi untuk melihat untuk melihat Allah dalam dunia tak dapat. Untuk melihat Allah, ya dia kata Ustaz, saya kalau boleh nak mimpi lah, nak tengok Allah dalam mimpi saya boleh. Mimpi pun tak boleh. Kalau Nabi boleh Ustaz? Nabi boleh. Semalam ada orang datang jumpa saya. Kemarin masa saya di Bangi tu ada ceramah. Dia datang, dia pegang tangan saya. Dia kata Ustaz saya nak tanya pendapat Ustaz. Dia kata Ustaz, kalau saya mimpi saya berada dekat situasi Nabi sedang wafat. Dia kata, boleh jadi Ustaz? Saya kata boleh, tak ada masalah. Boleh jadi tak kalau kita mimpi ketika Nabi wafat? Boleh lah, pasal kita memang dah dengar lah Nabi wafat macam ni. So tak berubah lah kalau kata dalam mimpi dia pun macam tu juga. Allah nak pertontonkan dia dalam mimpi dia yang situasi Nabi sedang wafat. Boleh je. Cuma kita tak boleh nak ceritakan kat orang, kau nampak wajah Nabi macam mana? Orang takkan percaya. Simpan je. Mana dalam keadaan apa? Kalau ia pun saya kata dengan Haji tu, dia kata Haji, kalau Haji nampaklah wajah Nabi tu, kalau Haji cerita pada orang akan gelak je dengan Haji. Tapi kalau betul Haji nampak sifatnya sama macam sifat Nabi, saya kata tak mustahil Allah boleh tunjukkan wajah Nabi tu pada Haji. Tapi Haji ingat tak? Saya cerita juga kat dia. Haji ingat tak? Sebab kita ni ada orang yang dalam dunia ni, dalam negara kita lah especially, yang kita pun anggap dia alim, orang baik, yang mimpi Nabi 2-3 kali pun tak dapat tengok wajah Nabi. Tuan-tuan perasan tak siapa ni? Allahyarham Datuk Harundin. Kan dia kongsikan kepada kita 2-3 kali dia dibenarkan oleh Allah untuk dapat masuk dalam mimpi, untuk dia bermimpi untuk berjumpa dengan Nabi. Ada satu situasi dia cerita dia dekat depan kemah tapi tak sempat nak tengok. Ada dalam situasi itu dia dekat luar, orang tengah berkerumun tapi tak dapat sempat tengok. Dan sampai dia menangis, dia kata dia sampai sekarang waktu dia cerita tu dia tak dapat tengok wajah Rasulullah. Okey, tapi tak adalah kita kata maknanya dia seoranglah baik dalam Malaysia. Tak, saya tak kata begitu. Saya kata dia kongsikan saja cerita tu dan dia kita anggap sebagai orang yang alim, dia baik. Sealim dia, sebaik dia pun Allah hadkan supaya tak tengok wajah Nabi. Tapi kalau saya kata Haji tu baik lebih lagi, mungkin Allah boleh bagi tengok wajah Nabi, boleh je, tak ada masalah. Tapi bila Haji cerita, mungkin akan menyebabkan orang ketawa, orang gelak. Sebab apa? Dalam keadaan kita nak sebutkan cerita tu, benda ni benda yang sangat dalam. So tak boleh kita nak cerita. Tapi kalau betul lah Haji rasa benda tu memang Haji berada dekat situ, so simpan saja dan doa je lah pada Allah. Moga ada kebaikan di atas kita mimpi tersebut. Tu je. Mudah-mudahan Allah, Nabi berikan syafaat pada kita. Dengan sebab kita mungkin rindu dan sayang pada Nabi, Allah masukkan kita, mimpi itu datang kepada kita. Itu saja. Dan setiap orang daripada kita ni boleh mimpi Nabi. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat belajarlah dulu sirah Nabi, belajar dulu sifat Nabi macam mana, dan kenal Nabi itu macam mana, baru kita boleh tahu inilah Nabi yang dicerita. Sebab kebanyakannya bila saya tanya macam mana yang awak tengok Nabi itu, oh saya tak apa nampak Ustaz, tapi muka dia tu percaya. Ini paling bahaya, sangat bahaya. Pasal apa? Pasal boleh jadi yang bercahaya itu bukan Nabi, yang bercahaya itu mungkin syaitan. Kan Nabi sebutkan, bukankah syaitan tak boleh tiru wajah Nabi? Memanglah dia tak tiru, tapi dia menyamar jadi Nabi, boleh tak? Boleh ya. Satu kena belajar dulu sifat Nabi macam mana, rambut dia macam mana, wajah dia macam mana, percakapan dia macam mana. Janganlah pergi cari pula name tag dia. Ada Ustaz name tag senang nak kenal? Tak ada name tag lah. Kan? Maksudnya dalam keadaan bila kita belajar sifat Nabi, maka bila dia muncul dalam mimpi kita, boleh jadi kita kenal inilah Nabi yang sebenar. Cuma kita nak cerita ke orang tu mungkin sukar orang nak percaya. Diam-diam saja, itu anugerah daripada Allah untuk kita. Kan? Tapi kalau saya sebutkan tadi, mungkin orang yang datang tadi dalam mimpi kita tu bercahaya muka. Pada awalnya mungkin dia kata akulah Nabi akhir zaman. Contohlah gitu. Kan? Tapi tiba-tiba pula dia kata nanti selepas seminggu, selepas 2 minggu dia keluar masuk balik dalam mimpi kita. Kemudian dia kata sebenarnya aku datang dan nak bagi tahu engkau lah Imam Mahdi di zaman ini. Kan? Kan dah pelik tu. Sebab itulah kata jangan. Bukan tak boleh mimpi Nabi, boleh, tapi berhati-hati. Nak cerita kat orang boleh, dia cerita kat saya kata tak ada masalah, ceritalah. Tapi bila kita faham situasi itu, kita tak boleh nak katakan tu you betul-betul Nabi. Tapi saya kata Haji nampak tak wajah? Tak nampak, tapi saya berada dalam situasi itu. Saya kata mungkin boleh jadi. Pasal apa? Pasal memang kita dengar sirah Nabi, situasi Nabi wafat macam tu keadaan dia. Mungkin Allah masukkan kita dalam tu saja. Suasana tu. Pasal kalau kita teringat, kan kita biasa akan termasuk dalam mimpi. Kan? Kita biasa nak shopping, tiba-tiba pergi IKEA nak beli almari, tak dapat.
Kan suami kata tak payahlah, almari dah banyak kat rumah. Kita membalik tu termenung ingat almari tadi. Almari cantik betul lah. Sampai ke bawah-bawah sampai tertidur. Dalam tidur tu mimpi almari. Punya dahsyat. Punya dahsyat. Pasal apa? Dia terbawa. Macam itulah kalau kita sentiasa dengar sirah, sentiasa cerita pasal Nabi, boleh jadi kita terbawa, kita punya masuk dalam mimpi, boleh jadi. So tak ada masalah. Tentu tidak ada masalah kalau kita ni nak mimpi Nabi ataupun tidak. Boleh, tak ada masalah. Cuma belajar. Cuma jangan salah bagi info atau mungkin salah letakkan dia seorang Nabi ataupun tidak. Okey. Dan kalau katalah kita nak mimpi Allah, boleh tidak? Itu memang tak boleh. Mimpi Allah, nampak Allah, tak boleh. Pasal apa? Masih lagi dalam dunia. Kan? Sebab kalau kata dalam dunia, kita dalam keadaan nyata, kita dalam keadaan menjaga ni pun Allah tak bagi kita tengok. Macam mana kita nak tengok dalam bentuk mimpi? Orang yang mana mimpi ni, dia dah pernah tengok. Kan? Macam mana sahabat-sahabat yang boleh mimpi Nabi? Pasal dia pernah tengok Nabi. Bilal bin Rabah contohnya, dia mimpi Nabi. Uthman ibn Affan sebelum dia dibunuh, dia mimpi Nabi. Pasal apa? Pasal dia dah pernah tengok wajah Nabi. So dia masuk dalam mimpi ataupun Nabi masuk dalam mimpi dia, boleh lah, mustahil lah. Tak ada masalah. Mustahil pula dah. Tak mustahil lah. Pasal apa? Pasal dia adalah sahabat Nabi. Kan? Jadi kalau kita kata kita nak mimpi Allah, boleh tak? Nak mimpi Allah macam mana? Kita pun tak tengok Allah macam mana. Tak tahu nak tengok Allah macam mana. Tak tahu gambaran Allah tu macam mana. Sedangkan dalam dunia yang dijaga ni pun kita tak mampu nak tengok. Jangan kata kita, Nabi Musa nak tengok Allah pun tak boleh. Kita pernah bawa juga kan ayat ni dulu dalam surah Al-A'raf ayat 143. Jom tengok. Dalam surah Al-A'raf ayat 143. Allah tengok. Surah Al-A'raf ayat 143, muka surat 167. 167 surah Al-A'raf ayat yang ke-143. Muka surat 167. Kalau Quran kita sama, buka terus je muka surat yang saya sebut tu. Sebab dia tak lari. Tapi pastikan semua muka surat 604 lah. 604 muka surat sama macam saya. Bukan macam saya lah, memang Resam Osmani dia 604. Tapi dia ada Quran yang lain, dia bukan 604. Tu payah sikit nak carilah kalau saya sebut muka surat. Baik, surah Al-A'raf ayat yang ke-143, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam itu datang bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, dan ketika itu dia berkata qala rabbi arini anzur ilaik, maka dia berkata kepada Allah, wahai Tuhan, anzurni, ataupun dia kata anzur ilaika, tunjukkan aku diri engkau wahai Allah. Sebab dia minta, Nabi Musa minta pada Allah, anzur ilaik, wahai Allah, aku nak tengok engkau wahai Allah. Dan Nabi Musa minta. Bukan dia tak percaya tapi dia nak tengok Allah tu. Zat Allah tu, dia nak tengok Allah ni macam mana. Tapi Allah balas. Allah kata qala lan tarani. Allah kata lan ni kalau belajar bahasa Arab dah sebut dah dulu, dia lan nafil ta'bid. Dia takkan berlaku buat selama-lamanya. Lan tarani, kau takkan boleh tengok aku buat selama-lamanya. Sebab apa Allah kata? Sebab Allah kata unzur ilal jabal. Sekarang ni kamu tengok kepada bukit itu. Tapi Allah kata walakin unzur ilal jabal, tapi kata Allah kau tengok dekat bukit tu. Dan Allah kata fa in istaqarra makanahu, kalaulah bukit itu kekal macam tu, fasawfa tarani, maka nanti kau akan dapat tengok aku. Maknanya Allah beritahu pada Nabi Musa. Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, aku nak tengok engkau. Allah kata kau takkan boleh tengok aku sekali-kali pun, kau takkan boleh tengok aku selama kau hidup ni, tak boleh. Tapi kata Allah, sebab apa aku tak bagi kau tengok? Allah kata pergi tengok bukit tu. Kalau katalah bukit tu masih lagi tepat tempat dekat tempat dia, maka engkau akan dapat tengok aku. Maka kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika mana Allah tajalikan dia kepada bukit tersebut, kata Allah, ja'alahu dakka, ketika itu hancur bukit tersebut. Hancur luluh tu, habis bukit tu. Maksudnya dalam keadaan ketika Allah pertontonkan dirinya kepada bukit tu hancur.
berkecai. Sambil Musa tengok tu, dia nampak berkecai. Akhirnya Allah kata wa kharra Musa sa'iqa. Sa'iqa. Allah kata Nabi Musa pun ketika itu jatuh tersungkur, pengsan. Bila bangun daripada pengsan, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Bila dia bangun daripada pengsan tu, maka dia kata subhanak, maha suci engkau wahai Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat kepada engkau wahai Allah, dan akulah orang yang awal-awal sekali beriman. Maksud dia apa kat sini? Maksud dia Nabi Musa nak tengok Allah pun tak dapat, dan Allah pertontonkan kepada penjambal tersebut yang sekukuh itu pun tak mampu nak menanggung untuk melihat zat Allah. Kita yang manusia kecil lagi daripada bukit, lagi takkan mampu untuk tanggung zat, untuk tengok zat Allah tu. Kan? Sebab tu kalau kita sebutkan berkaitan bukit yang sekukuh tu tak mampu tengok Allah, kita yang masih lagi kecil kerdil daripada bukit, lagilah akan tak mampu tengok. Itu tujuan Allah tunjukkan kepada jabal. Bukan saja Allah buat tu, Allah nak beritahu kita tak mampu nak tanggung. Tapi Ustaz, nanti dekat akhirat kita mampu tak untuk nak tanggung? Dekat akhirat kita punya kekuatan dah bertambah-tambah. Dia tak sama macam dalam dunia. Kan, kita diberikan berdouble-double kita punya kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu laki-laki, seronok ni laki-laki dengar dia seronok. Dia dapat bidadarinya lebih, kekuatan tu 70 kekuatan. Kan? Orang perempuan dia ada kekuatan dia lain pula. Kan? Dia ada kekuatan dia ada kecantikan dia, pasal dia dah berubah daripada dunia kepada alam akhirat, dia akan berubah totally. Kita pun akan ditinggikan Allah, besarkan oleh Allah sebanyak 70 hasta. Panjanglah kita, tinggilah. Kan? Besar. Pasal apa? Pasal dia punya kehidupan kat situ memang memerlukan saiz macam tu. Waktu tu tuan tak jumpa lah orang ni kerdil, pendek, tak sama pendek, tak ada, semua sama. Cantik pun sama, kan? Tinggi pun sama, handsome pun sama, cantik pun sama, semua sama. Dia tak ada yang lebih sikit, banyak, tak ada. Semua sama. Sebab tu bila kita sebutkan dalam syurga, dia lain. Satu dalam syurga kita boleh tengok Allah tak Ustaz? Boleh ya? Kan? Dan sebab dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah kata pada hari itu wajah itu pada hari itu wajah itu berseri-seri, nadhirah. Ila rabbiha nazirah, ketika mana dia melihat Tuhannya. Ini pun ada perbahasan orang-orang yang Mu'tazilah kata. Dia kata kalau kita boleh tengok Tuhan dalam syurga besok, bermaksud syurga lagi besar pada Allah. Nampak? Ada dengar perbahasan ni? Kalau kita boleh tengok syurga, kalau kita boleh tengok Allah dalam syurga, bermaksud Allah lagi kecil, syurga lagi besar. Betul kan? Itu perbahasan Mu'tazilah tu kan yang percaya. Pasal apa? Pasal ulama-ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dia bagi hujahan dah, dia bagi jawapan dah. Dia bagi perumpamaan satu je bagi kita faham. Kita yang duduk dalam contoh dalam masjid ataupun dalam rumah kita lah, yang boleh nampak luar kan, tingkap semua terbuka. Kita boleh tengok tak daripada rumah kita bulan dekat atas langit tu? Kan tingkap terbuka, pintu terbuka. Kita duduk dalam rumah, kita boleh ataupun tengok bulan yang ada di atas langit sana. Boleh lah. Pasal kita duduk dalam rumah, tingkap terbuka, kita pun tengok bulan ada dekat luar tu. Nampak tak bulan? Nampak. Soalan saya, adakah bulan tu duduk dalam rumah kita? Itulah perbahasan yang Ahli Sunnah wal Jamaah bawa. Adakah kita tengok Allah tu Allah dalam syurga? Belum tentu. Kan? Sebab apa? Sebab kita boleh tengok Allah daripada dalam syurga. Allah mungkin memang kita tak tahu. Tapi yang pastinya Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah tadi, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pasti kita akan tengok Allah. Cuma macam mana tu kita tak tahu. Kalau kata perbahasan Mu'tazilah tadi terbatal dengan sebab apa? Sebab takkanlah Allah tu kecil lagi daripada syurga. Kan? Dan dibawa hujahan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tengok bulan dalam rumah, kita boleh nampak. Adakah bulan tu duduk dalam rumah kita baru kita nampak dia? Tak, bulan tu di luar. Tapi sebab kita dalam rumah, kita boleh nampak bulan yang ada di luar. Sama jugalah macam kalau kita sebut kita dalam syurga, tapi Allah boleh duduk dekat mana untuk kita nak lihat dan dipertontonkan kepada ahli-ahli syurga. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi faham dah baik dekat sini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat ke-12, orang yang takut kepada Tuhannya ini bil ghaib, iaitulah mereka ini yakin dengan hari akhirat. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran memakan masa sejam. Belum tafsiran yang kedua, baru satu ayat. Tafsiran yang kedua bil ghaib, apa dia?
Ketika mana orang ini takut kepada Allah bila mana dalam keadaan dia seorang diri. Yang ini perbahasan para ulama yang lebih luas. Maksudnya dalam keadaan dia boleh takut kepada Allah dalam keadaan dia sendiri, seorang je. Kan? Dalam keadaan dia tidak apa? Dalam keadaan dia tidak lihat pun ada orang di luar sana, kemudian dalam keadaan dia tahu dia duduk seorang di rumah pun, maka dia tahu bahawa Allah sedang lihat dia. Itu yang kita sebutkan tadi bahawa bil ghaib ini bukan sahaja percaya pada hari akhirat, tapi bil ghaib ini juga adalah ketika mana kita seorang diri, kita yakin bahawa Allah sedang melihat kita. Kita ni kadang-kadang takut pada Allah bila kita ramai macam ni. Pasal apa Zat? Pasal ketika ramai macam ni pun kita tak berani buat maksiat, takut orang nampak kita buat maksiat. Orang tengah ramai ni kan, orang tengah ramai, tak naklah aku buat jahat, nanti orang tengok aku jahat nanti. Tapi cuma seseorang di rumah, kan, kita duduk seseorang di rumah, kadang kita ambil handphone kita pun kita boleh tengok benda yang bukan-bukan pun ada. Orang lelaki kan tengok TikTok, orang lelaki tengok kan, isteri dia datang, dia scroll cepat kan, tengok cerita lain pula. Isteri dia pergi ke dapur, dia turun balik, mana tadi pasal apa? Pasal waktu tu dia bil ghaib, ketika tu dia seorang. Tu faham tak maksud saya? Maksudnya dia boleh takut kepada Allah bukan ketika waktu dia ramai. Ni tafsiran kedua ni. Dia boleh takut kepada Tuhan dia bukan ketika waktu dia ramai. Dia boleh takut kepada Allah bil ghaib ketika dia seorang. Ketika dia berada dalam keadaan sendirian, dia boleh takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia yakin walaupun dia seorang, Allah sedang memerhatikan dia. Ini yang kita baca tadi berkaitan dengan ihsan tadi. Dipanggil muraqabah tadi kan. Al-ihsanu an tu'mina an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi kata ihsan itu bila mana kamu beribadat kamu nampak Allah di hadapan. Musyahadah kita sebutkan tadi, nampak dengan mata hati. Tapi kalau kamu tak mampu, fa innahu yaraka, yakinlah Allah sedang melihat kamu. Itu muraqabah. Dan muraqabah itulah yang dikaitkan dengan ayat ni. Dia boleh duduk seorang di rumah, tapi walaupun seorang di rumah, dia tak berani buat maksiat. Dia duduk seorang di rumah, tapi dia tak berani nak buka WhatsApp, komen bukan-bukan pada orang. Sekarang kadang ada orang yang dia berhadapan dengan orang, dia tak berani. Nampak mukanya baik, bijak semut tak mati nampak. Tapi bila di belakang ya Rabbi ya Rasul, dia punya kata-kata dalam WhatsApp tu, dia punya kata-kata dalam komen tu, Facebook ke Instagram ke, macam bukan dia yang kita jumpa. Dia ke ni macam bukan je. Pasal aku jumpa dia tu, dia senyap, dia tak cakap apa, macam tu lah. Tapi bila kita kat belakang-belakang, dia punya kata-kata ya Rabbi. Pasal apa dia gitu? Pasal dia tidak beriman pada Allah dalam keadaan ghaib. Dia berani buat jauh. Ada orang kadang dia guna fake account. Pasal apa dia takut orang kenal dia, nanti dia ni suka nak troll orang ni, suka nak provoke orang ni, dia guna fake account. Bila fake account orang tak kenal, dia ingat orang tak kenal kan. Memang orang tak kenal, tapi dia lupa bahawa Allah sedang perhatikan dia. Ni bahaya. Yang ini yang Allah sebutkan bahawa bil ghaib tadi ni. Siapa pun kita, di mana pun kita, sebenarnya kita kena tahu bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Dan inilah tafsiran yang kedua yang dia akan berkait dengan ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Okey? Baik. Jadi tafsiran kedua tadi ialah dia mampu untuk takut kepada Allah walaupun dalam keadaan dia beramai-ramai, walaupun dalam keadaan dia seorang diri, walaupun dalam keadaan terang-terang, walaupun dalam keadaan sunyi-sunyi, dia masih lagi boleh takut kepada Allah. Dan orang yang macam ini kata Allah, lahum tu, la tu jawab kepada inna tu. Kalau bahasa Arab nahwu dipanggil khabar inna tu, ataupun jawablah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ayat tu tergantung kan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Di ayat tu macam tergantung lagi, orang yang beriman kepada Tuhannya dalam keadaan ghaib. Maksud ghaib ada dua, satu ghaib yang dia beriman pada hari akhirat, satu lagi ghaib yang dia seorang diri. Apa dia akan dapat? Allah kata lahum maghfiratun, mereka ini akan memperolehi keampunan daripada Allah. Maghfirah ni pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala boleh ampunkan semua dosa-dosa dia. Pada siapa ni Ustaz? Pada orang yang beriman pada Allah. Dan pengampunan ini pastinya termasuk dengan dosa yang besar sekali. Pasal orang ini dah kira macam bertaubat kepada Allah.
Dia takut nak buat. Kan kita sebutkan dulu taubat kena ada apa? 3. Dia kena ada penyesalan, dia kena ada berhenti, dia kena ada berazam untuk tidak ulang lagi. Bagi orang yang dalam keadaan ditakut pada Allah dalam keadaan ghaib ini, pasti dia ada 3 perasaan ni. Dan kata Allah, lahum maghfiratun, bagi mereka itu pengampunan dosa besar, pengampunan dosa kecil, semua Allah ampunkan. Jadi pastinya dia kena berada dalam situasi ini. Dia mesti takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah kata wa ajrun kabir. Baru Allah kata dia juga akan memperolehi ajrun kabir, iaitulah pahala yang besar. Pahala yang besar ini dia tidak lain dan tidak bukan, dia adalah syurga Allah lah. Baik, dia sebenarnya taukid ni. Taukid ni maksud apa ni? Penegasan, confirmation. Sebenarnya kalau kita katakan tak payah sebut wa ajrun kabir pun faham dah tak? Allah beri pengampunan, maksudnya Allah akan hapuskan dosa. Dia pahala masih ada, Allah tak hapuskan. Dia masuk syurga lah. Betul kan? Tapi ni Allah kata Allah ampunkan dosa, Allah gantikan pahala. Allah bagi juga pahala untuk dia. Ini confirmation. Macam kita baca-baca doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kurniakan aku atau memberikan aku kebaikan dalam dunia. Selesai. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di hari akhirat. Maksud kebaikan di akhirat apa dia? Syurgalah. Kebaikan di hari akhirat artinya syurga. Dan kalau tak baca wa qina adzabannar pun faham dah. Dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Sebab jalan balik ada 2 je. Sama ada syurga ataupun neraka. Kalau kita minta Rabbana, kita minta wa fil akhirati hasanah, ya Allah bagi aku syurga, bermaksud kita tak naklah masuk neraka, betul kan? Tapi sebab Allah ajar kita betul-betul nakkan syurga, ya Allah bagi aku syurga dan aku tak nak masuk neraka. Itu taukid. Faham taukid? Maknanya betul-betul nak, penegasan sungguh. Macam kita kata pen ni warna biru bukan hitam. Memanglah kita tahu lah warna biru bukan hitam. Pasal apa kita cakap bukan hitam? Pasal nak tegaskan yang biru ni, dia ni laki bukan perempuan. Betul lah, memang ada 2 je kan, laki, tak laki, perempuan. Tapi sebab kenapa kita sebut ini laki bukan perempuan? Pasal kita nak tegaskan memang dia benar-benar laki. Macam tu. Dan yang ini Allah nak bagi tahu lahum maghfiratun, Allah memang benar-benar boleh ampunkan dosa dia. Tak payah sebut lagi pahala ataupun tidak. Sebab bila Allah kata Allah hapuskan dosa, Allah ampunkan dosa, pahala memang akan ada. Surah Al-Furqan, kita dah baca dulu dah. Ramadan dulu kot, tak ingat. Surah Al-Furqan, kita tengok surah Al-Furqan. Kita dah pernah baca dulu dalam bulan Ramadan. Ayat yang ambil daripada ayat ke-68 lah. Dia 68, 69, 70. Poin saya tu adalah pada ayat yang ke-70. Poin saya tu pada ayat yang ke-70. Tapi kita tengok cerita tu. Muka surat yang ke-366 Muka surat 300 yang ke-66. Okey, muka surat 366 surah Al-Furqan ayat 68. Kita tengok Allah kata walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ni kita dah baca dulu kan, sebulan Ramadan dulu. Orang-orang yang dia tidak menyeru bersama Allah itu Tuhan yang lain. Maksudnya dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, tu bahasa mudah dia. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang yang tidak membunuh manusia itu tanpa sebab ataupun tanpa hak. Okey, maksudnya dalam keadaan dia buat dosa, tidak membuat dosa bunuh. Wala yaznun, dan juga dia tidak buat dosa zina. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama.
Siapa yang buat salah satu daripada dosa ini, maka nanti dia akan diberikan hukuman yang berat. Dan ayat ke-69 Allah cerita lagi azab, yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Dan besok di hari akhirat Allah akan azab dan tambahkan lagi azab itu. Dan Allah kata wa yakhlud fihi muhana, dan Allah kekalkan mereka dalam neraka itu dalam keadaan hina. Baik, itu 69. Maknanya orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ni, syirik, bunuh, zina, ini wakil saja. Allah takkan sebut puluh-puluh lagi. Allah kata cukup wakil tiga-tiga ni. Allah kata inilah dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil yang bawah selain daripada itu pun akan termasuk jugalah dalam besar ni. Cuma Allah tak sebut banyak-banyak begitu. Wakil saja. Allah kata dalam ayat yang ke-70, illa man taba. Itu poin saya. Melainkan orang itu dia bertaubat kepada Allah. Sebelum dia mati dia sempat bertaubat pada Allah. Siapa dia? Orang yang syirik, dia sempat taubat. Orang yang bunuh, dia sempat taubat. Orang yang zina, dia sempat taubat. Termasuklah yang lain. Orang yang minum arak, dia sempat taubat. Orang yang berjudi, dia sempat taubat. Semua apa saja dosa, Allah kata illa man taba. Allah melainkan orang yang bertaubat. Kata Allah wa amila amalan salihah. Dia termasuk ayat lain tu. Illa man taba wa amana, melainkan orang yang bertaubat dan dia beriman kepada Allah. Dan Allah kata yang ketiga wa amila amalan salihah, dan orang ini beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Ni Allah kata apa hujung dia? Ini poin saya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itu Allah akan tukarkan dosa mereka menjadi pahala. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan orang yang telah bertaubat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah tadi ayat ke-12, apa dia? Allah bagi pengampunan kepada mereka. Kan? Lahum maghfiratun, surah Al-Muqtadi. Dan bukan saja pengampunan Allah bagi. Allah kata faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah tukarkan dosa mereka itu menjadi pahala. Tu yang Allah sambung di hujung tu, wa ajrun kabir, surah Al-Muqtadi. Maknanya dia dapat dua, lahum maghfiratun, dapat pengampunan, wa ajrun kabir, juga dapat ganjaran yang besar, iaitulah pahala ataupun syurga yang sangat besar. Sebab surah Al-Furqan ayat ke-70 tadi menguatkan lagi ayat yang ke-12 itu. Sebab kalau tak sebut pada kita wa ajrun kabir pun faham dah. Kan? Sebab Allah kata lahum maghfiratun, faham dah tu. Allah bagi pengampunan, maksudnya syurgalah. Tak payahlah sebut lagi wa ajrun kabir. Pasal apa? Pasal memang dah pengampunan, syurgalah kita. Tapi sebab kita sebut tadi apa? Dia taukid, penegasan. Memang benar-benar garanti Allah akan ampunkan. Dan kenapa Allah sebut wa ajrun kabir dekat situ? Sebab dekat ayat yang ke-9 itu telah digunakan kalimah yang hampir sama. Ujung ayat yang ke-9 surah Al-Mulk apa? Illa fi dalalin kabir. Allah guna kabir juga. Kan? Pasal apa? Pasal mereka kata pada orang yang datang kepada mereka ni, ingatlah engkau tentang akhirat, sembahlah Allah. Mereka kata apa? Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dalalin kabir. Tak ada apa-apa yang datang pada kau melainkan pada engkau tu sesat yang besar. Itu maksud dia. Dalalin kabir. Sebabkan orang tu menggunakan kalimah dalalin kabir, Allah gunakan kepada orang yang beriman kepada Rasul ni tadi, orang yang percaya kepada Rasul ni tadi. Mereka bukan sesat yang besar, mereka akan dapat wa ajrun kabir. Itu dia punya kaitan. Sebab Allah dia takkan gunakan ayat itu saja-saja. Sebab Allah gunakan kalimah ni, kalam Allah, pastinya kesemuanya itu adalah kalimah yang tepat. Dia takkan guna kalimah yang salah, melainkan kalimah yang tepat yang Allah gunakan. Sebab nak balas balik, kalau kita tengok sirah berkaitan turunnya tabbat yada abi lahabin wa tab, kenapa Allah guna kalimah tabbat? Ujungnya pun wa tabba. Kenapa? Sebab Abu Jahal guna dulu. Kan? Sama tak dengan tadi ni? Mereka guna dulu kepada Nabi, dalalin kabir, kau ni sesat yang besar. Allah balas balik, dia tak ada sesat yang besar. Mereka dapat wa ajrun kabir, bukan dalalin kabir. Ketika Nabi duduk di atas bukit Safa, Nabi bagi tahu kita ni kena tinggalkan berhala, sembah pada Allah. Bangun Abu Lahab. Abu Lahab tunjuk pada Nabi, tabballaka ya Muhammad. Nampak kalimah yang digunakan, tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Ali hadza jama'tana,
semata-mata tu saja kau himpunkan kami. Jadi Allah turunkan ayat guna kalimah yang sama. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Dua kali Allah guna perkataan tabba. Pasal apa? Pasal dia ikut apa yang orang tu kata. Allah mengikut apa yang disebutkan oleh orang yang menuduh Nabi, orang yang menuduh Rasul, maka ketika itulah Allah balas balik benda yang sama. Sebab tu Allah gunakan wa ajrun kabir. Betul ayat dia. Maknanya ayat yang ke-12 ini, poin saya apa dia? Ialah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka kemenangan dia adalah mendapat syurga Allah. Itu je. Okey. Dan ayat yang ke-13 dia nak kait kepada ayat yang tadi kita sebut apa dia? Orang-orang yang dalam keadaan dia boleh melakukan dosa ketika mana dia seorang diri. Bil ghaib tadi. Dia kata saya ni tak buat dosa lah dekat orang ramai Ustaz, tapi itulah dekat seorang-seorang tu saya ada juga dah terbuat macam tu kan, terbuat dosa juga. Yang ini Allah nak bagi tahu apa? Kita nak bagi tahu apa? Pada orang yang melakukan dosa yang sendiri-sendiri ni, yang mereka anggap bahawa Allah tidak tahu apa yang mereka buat. Allah jawab dalam ayat yang ke-13. Allah kata wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Surah Al-Mu'ah ayat ke-13. Allah kata wa asirru qaulakum, dan rahsiakanlah perkataanmu, wa awijharu bihi, ataupun kamu jaharkan, ataupun kamu terangkan. Jahar ni maksudnya terang-terangkan perkataan kamu. Innahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui dengan segala-gala ketahui dalam hati, dalam ataupun dalam dada kamu. Sudur tu dada Sudur tu dada. Baik, poin saya apa dia? Ialah bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Engkau cerita pada orang yang mana engkau nak buat maksiat seorang diri walaupun kau guna perkataan yang sangat sir. Kan kita nak kait tadi ayat ke-12 apa dia? Kita ni berani tak buat dosa, kita ni tak buat dosa pasal orang tengah ramai. Bila kita seorang diri kita berani buat pasal apa? Kita waktu tu yakin Allah tidak melihat kita. Itu yang kita berani buat. Di rumah, di pejabat, dalam toilet, ataupun mana-mana saja orang tak nampak kita. Malam hari orang dah tidur, kita keluar pergi roha sana sini. Bukan sinilah contoh pasal ada live ni kan. Ramailah tengok daripada sudut umur-umur yang besar, yang dewasa, remaja kan. Mana orang ni berani buat ketika mana orang tak nampak dia. Orang kenal dia mungkin dia ustaz, tapi orang tak kenal dia di luar, dia berani buat macam-macam. Maksudnya dia berani buat ketika mana orang tak kenal dia. Dia berani buat maksiat ketika mana dia seorang diri. Allah bagi tahu, wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Kau sembunyikan kau punya perkataan ke, ataupun kau terangkan kau punya perkataan ke. Allah kata innahu alimun bizatis sudur. Allah kata Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kamu. Maksudnya dalam keadaan kita ni kalau mengumpat kita jenis kuat-kuat ke jenis perlahan? Biasa ngumpat dibisik. Kau tahu dah apa? Dia perlahan. Kalau makin perlahan tu makin syok cerita tu, jangan risau. Kan? Makin senyap tu makin perlahan. Adakah ketika dia mengumpat tu yang menggunakan suara yang asirru tadi tu, kau tahu macam tu, adakah Allah tak dengar dia? Ni poin saya. Sebab apa dia berani buat walaupun dia sembunyikan dia punya suara? Pasal ketika tu dia yakin Allah tak dengar dia. Ni yang nak kait dengan al-ghaib tadi tu. Sebab dia yakin ketika dia mengumpat tadi Allah tak dengar dia. Kenapa dia berani buat? Pasal dia tahu Allah tak dengar dia. Itu iman dia lah tu. Iman dia dalam keadaan paling rendah. Jadi sebab itu Allah kata, kalau kau sembunyi, apatah lagi kalau awi jaharubi, kalau kau terang-terangkan, lagi Allah tahu. Kan? Sebab itu dalam keadaan kita nak sembunyikan kita punya suara ni, kita nak buat, maksud dekat sini, kau sembunyikan maksiat yang kau buat tu pun Allah tahu. Baik, alang-alang sebut berkaitan dengan asirru qaulakum aw ijharu bih ni, perkataan yang kita sampaikan ini. Saya nak kaitkan juga dengan perkataan kita bila mana kita nak berzikir, bila kita nak berdoa pada Allah. Adakah memerlukan kekuatan kuat ataupun perlahan ke macam mana? Sebab bila mana kita sebut berkaitan dengan memohon kepada Allah, zikir pada Allah, dia tak perlu kuat dan tak perlu perlahan sangat. Ada satu hadis berkaitan dengan sahabat Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, dia kata Allah ni dekat mana?
Sehingga aku nak berdoa ni, kalau Allah tu jauh aku nak kena kuatkan suara ke? Atau kalau Allah tu dekat dengan aku nak kena perlahankan suara? Akhirnya turun surah Al-Baqarah ayat 186. Tadi awal mukadimah kita baca, kan? Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang ini popular. Pasal apa? Pasal ni tiap-tiap kali Ramadan orang baca ayat ni. 186 surah Al-Baqarah. Muka surat 28. Muka surat 28. Surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, Allah sebutkan bila mana sahabat tu tanya Rasulullah, Allah ni kat mana? Jauh ke dekat? Kalau jauh, aku akan kuatkan suara aku supaya Allah dengar. Kalau aku ni dekat, kalau Allah tu dekat, aku akan perlahankan suara aku. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk jawab balik pada sahabat tu. Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, bila hamba-hambaku tanya kepada engkau wahai Muhammad, di mana aku? Maka katakanlah kepada mereka, fa inni qarib, bagi tahu bahawa aku ni dekat. So dekat sini, dekat macam mana kita tak tahu. Dekat tu maksudnya tak perlu kita nak menyaringkan suara untuk nak memohon pada Allah. Tak perlu kita nak menjerit, kita ya Allah aku nak, tak payah. Pasal ni adab. Adab kita mohon, adab kita nak berzikir, maka dalam keadaan perlahan saja cukup. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 186 ni, bila Allah kata pada Nabi SAW, kalau hamba ku tanya aku di mana, bagi tahu pada dia fa inni qarib, aku ni dekat. Dan Allah kata, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mustajabkan permintaan dia bila diminta pada aku. Dan ini yang Allah sebutkan kepada kita. Tak perlu kuatkan suara untuk nak minta pada Allah, tak perlu nak menjerit untuk nak minta pada Allah. Jadi cara yang terbaik untuk kita nak minta pada Allah macam mana Ustaz? Surah Al-Isra ayat yang ke-110. Surah Al-Isra ayat yang ke-110. Surah Al-Isra ayat yang ke-110. Muka surat 293. Surah Al-Isra ayat 110, muka surat 93. Surah Al-Isra ayat 110, muka surat 293. Allah kata apa? Qul ud'ullaha a'udzu'ur rahman. Katakan wahai Muhammad, bahawa serulah Allah ataupun seru Ar-Rahman. Maksudnya minta pada Allah. Seru ni nama Allah lah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ataupun nama apa-apa saja nama Allah. Seru mereka, seru Allah tu. Seru nama Allah. Sebab bagi Allah itu ada Asmaul Husna, kan? Nama-nama Allah yang baik. Tu sebab ayat Allah sebut tu, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka kata Allah, dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka serulah nama-nama Allah itu. Allah, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Syafi, Al-Qudus, Al-Salam. Tetapi perkataan yang nak disampaikan itu, kata Allah, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Dan kata Allah, bila kau nak menyeru Allah, maka janganlah kamu tinggikan suaramu dalam solat, dan janganlah kamu merendahkan suara kamu, maka dalam keadaan carilah di tengah-tengah di antara keduanya. Ini jawapan kita. Maknanya jawapan apa? Jawapan kepada kita nak seru Allah, doa pada Allah, zikir pada Allah, jangan terlalu kuat, jangan terlalu rendah. Sederhana saja. Sederhana dalam keadaan orang pun tak dengar kita terjerit, orang pun tak dengar langsung suara daripada kita. Pelan-pelan sajalah. Ya Allah, aku ada gini, ya Allah. Pelan-pelan saja. Walaupun kita duduk depan Kaabah ke, rasa macam memang mustajab betul, ya Ustaz, itu yang saya duduk jerit kuat-kuat tu, tak perlu. Sama je. Kan? Saya duduk dalam Raudah Zat tu yang saya rasa cari kemakbul betul ni, itu yang saya jerit. Tak perlu. Kita cakap pelan. Sebenarnya
Nanti ayat yang seterusnya Allah nak bagi tahu dalam hati kita ni, kalau kita berdoa pun Allah faham dah, Allah tahu dah dalam hati. Tapi yang ni kita sebut apa? Yang berkaitan dengan percakapan kita. So tahu dah had dia tu tak terlalu kuat sangat. Wala tajhar, jangan kamu kuatkan suara kamu, dan juga wala tukhafit biha, jangan pula kamu rendahkan. Buat tengah-tengah. Kan, buat tengah-tengah. Dan dalam surah Al-A'raf ayat ke-55 juga Allah beri jawapan kepada kita. Surah Al-A'raf dalam ayat yang ke-55 juga Allah berikan jawapan kepada kita berkaitan orang yang nak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat yang ke-55 muka surat 157. Muka surat 157. Surah Al-A'raf ayat yang ke-55. Surah Al-A'raf ayat yang ke-55, muka surat 157, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ni jawapan dia juga. Ud'u rabbakum, kata Allah. Doalah pada Tuhan kamu, mintalah kepada Tuhan kamu, tadarruan wa khufyatan, dalam keadaan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri dan juga suara yang lembut. Khufyatan maksudnya suara yang lembut. Tadarruan artinya tadarru'. Maksud tadarru' tu ialah merendahkan diri. Macam tawadhu' jugalah, perkataan yang lebih kurang sama, tapi tadarru'an itu merendahkan diri. Sebagai kita seorang hamba nak mohon pada Allah, maka doa dalam keadaan kita merendahkan diri. Jangan paksa Allah, jangan perintah Allah. Itu pasal doa tak makbul. Kan? Bukanlah tak boleh doa, ya Allah aku kalau boleh nak rumah yang besar sikit, ya Allah nak duduk. Itu doa baguslah, tapi perintah di sini maksudnya apa? Seolah-olah kita mengungkit doa yang kita baca tu. Dah doa dah Ustaz tapi tak dapat juga, itu perintah. Kan? Kalau berdoa, ikut Allah nak bagi bila. Kita dah doa, ya Allah kalau boleh nak belilah rumah besar sikit, ya Allah bagilah cepat sikit nak duduk rumah yang besar ni, rumah selesa. Tapi dah minta dah tapi tak dapat. Kita ungkit tu, tanda kita perintah Allah. Kan? Sebab kalau kita minta pada Allah, tunggu Allah bagilah baru kita boleh pakai. Macam kita nak pinjam kereta orang, Jah kalau boleh ingat minggu depan nak pinjam kereta lah, boleh ke? Dia pun tak bagi jawapan. Jah aku nak pinjam ni kereta kau ni, kau bagi ke tidak? Itu macam perintah. Kau nak pinjam ke nak perintah sebenarnya? Nampak? Seolah-olah macam tu. Aku nak minta dah tapi dia tak bagi, dia kedekut dah kata dia. Bukan kedekut. Kau punya minta dengan perintah tu dah ada beza dah tu. Bila kau kata kau mintalah betul-betul. Jah, kalau boleh minggu depan ingat nak balik kampung ni hari Jumaat sampai Ahad. Tapi kereta tak adalah, kalau boleh nak pinjam kereta boleh. Tak apalah, nanti aku bayarlah minyak bagi aku balik tu, aku cucilah kereta luar dalam. Aku suruh bangla tu cembur dalam-dalam sekali. Contoh, habis dengan dalam-dalam tu pun disabunnya juga kan. Contoh gitulah. Jadi kalau kata nanti dia akan bagi juga pada kita kereta tanpa kita nak, minta maaf lah pasal saya hari Jumaat Sabtu pun nak balik kampung juga, jadi nak pakai kereta, jadi tak boleh nak bagi. Maksudnya dia tak bagi pinjam kan. Bila dia tak bagi pinjam, kita tak boleh marah dia. Pasal apa? Pasal tu dia punya. Kalau kita marah, pinjamlah aku nak balik kampung, macam mana? Itu kita perintah dia. Sama tak konsep dia dengan Allah? Kita nak minta pada Allah, ya Allah aku nak gini. Tapi Allah kata, belum lagi masanya, sabarlah. Tunggulah, pasal kata tadi kan, orang tu pun nak balik kampung juga. Tapi Allah dia ada masa dia nak bagi, ada masa dia tak nak bagi. Waktu dia tak bagi tu, janganlah kita kata, mintalah ya Allah, bagilah ya Allah. Itu kita perintah. Itu sebab bila mana Allah kata ud'u rabbakum tadarruan, kau minta pada Allah ni biar dalam keadaan kita tawaduk, rendah diri. Kalau Allah tak bagi, minta lagi. Belum masa, minta lagi. Allah tak bagi lagi, minta lagi. Sampai bila sampai matilah. Kan, barulah dipanggilkan sebagai konsep istighasah, kita memohon. Dan yang keduanya dipanggil tak situ adalah wa khufyatan, iaitulah dalam keadaan tidak menyaringkan suara. Belah jelah. Kan? Jadi itu saya nak kaitkan sebab alang-alang dah sentuh wasirru qaulakum awijharu bih tadi tu. Walaupun dalam keadaan dia bukan untuk doa tu, tapi sebab alang-alang dah sebut berkaitan dengan suara kita ni kuat ke perlahan ke, jadi saya bawakan juga perkara itu masuk dalam topik kita. Tapi sama juga bila kita sebut wa asirru qaulakum aw jaharu bi, saya dah sebut dah tadi bahawa orang yang disembunyikan kalimah dia tadi tu,
perkataan dia tadi itu sebab apa? Sebab dia tahu bahawa ketika dia sembunyikan suara dia, Allah tak dengar dia. Dia punya keyakinan dan iman macam tu. Padahal Allah kata kau sembunyi ke, awi jaharu bi, kau nyatakan ke? Allah kata innahu alimun bidzatis sudur. Allah ini alim. Alim ni maksud dia beza alimun dengan alimun, beza tu. Okey, alimun, alif kan kita biasa alim ulama tu kan. Tu alim, dia panjang. Ini tak panjang. Apa beza tu Ustaz? Alimun tu untuk makhluk punya. Alimun itu nama Allah. Allah punya. Dan alimun ini maksud yang Allah nak bagi tahu, sebab dia ada maksud lain bagi alim, bagi mengetahui ni. Alim ni maksudnya tahu. Ada lagi yang Allah guna kalau kita tengok pada ayat yang ke-14 tu, di hujung tu Allah kata wa huwal latiful khabir. Sekali lagi Allah sebut al-khabir. Kita tak bincang lagi ayat ke-14 14 ni nanti bulan depan. Cuma nak sentuh al-khabir tu. Al-khabir tu dengan al-alim maksud sama, iaitulah maha mengetahui. Tapi apa beza dia? Maksud sama, bezanya ada. Alim ialah Allah ini mengetahui yang hari ini, yang akan datang, yang lalu tu yang kita tak tahu tu, zaman Nabi Musa, Nabi Nuh semua tu kita tak tahu. Allah tahu. Yang apa ada dalam hati Allah tahu. Yang ada terang-terang lagi Allah tahu lah. Yang ada dalam hati tapi kejap lagi pun Allah tahu. Tapi al-khabir, perincian kepada tahu tu lebih dalam lagi daripada alim. Maksudnya al-khabir tu lebih mengetahui lagi daripada al-alim tu. Maksud, tapi jangan cerita pasal tu lah, pasal dua-dua ni kan milik Allah. Cuma kaedah yang saya nak sampaikan ini, kena tahu kenapa Allah beza, kena tahu kenapa Allah pakai alim, kemudian Allah pakai khabir. Dalam ayat yang lain Allah hanya pakai khabir. Dalam ayat yang lain Allah hanya pakai alim. Kenapa tak pakai salah? Kenapa tak pakai dua-dua? Ataupun kenapa ada dua maksud? Sebab Allah nak bagi tahu bila Allah guna alim, Allah tahu secara menyeluruh kesemuanya apa yang kau buat. Sama ada kau duduk dalam mari ke, nyorok bawah katil ke, Allah tahu. Tetapi al-khabir, Allah tahu setiap inci daripada apa yang kau buat tu. Maknanya lebih terperinci, lebih dalam. Al-khabir tu. Kita tahu dah pukul 11 suku nanti. Kita tak tahu apa ada dalam hati kita. Jangan kata 11 suku. Saya pun tak tahu apa ada dalam hati ibu sekarang ni pukul 11 ni. Tak tahu. Kan? Tapi Allah tahu. Tahu. Lebih terperinci, Allah tahu pukul 11 suku nanti apa terlintas dalam hati kita. Lagi Allah tahu. Itu maksud al-khabir. Al-alim dengan al-khabir sama maksud dia, maha mengetahui. Tapi dia punya beza, al-khabir tu lebih terperinci, al-alim tu menyeluruh. Jadi Allah nak bagi tahu pada ayat ke-13 ni apa? Nak kait dengan ayat 12 yang tadi, orang yang beriman ni takut kepada Allah walaupun dia duduk seorang-seorang. Orang yang berani buat maksiat dalam seorang-seorang diri, yang walaupun orang tak nampak, Allah bagi tahu. Jangan kata kau sembunyi. Apa yang kau buat terperinci, apa yang kau buat sembunyi pun, kata Allah, innahu alimun bizatis sudur. Dalam hati kau yang orang lain tak tahu pun, Allah tahu. So ini adalah ayat amaran. Ni bukan nak cerita pasal apa ni, ini ayat amaran. Orang yang berani buat maksiat seorang-seorang, contoh masa gitulah. Orang yang berani buat maksiat ketika orang tak nampak, Allah kata Allah tengah tengok kau. Allah tahu apa yang kau tengah bercakap, sama ada bercakap benda yang perlahan ataupun yang kuat. Dan Allah kata Allah tahu apa yang ada dalam hati kau. Kalaulah, maksud dia gini, kalaulah Allah tahu apa yang dalam hati kau sembunyi seorang-seorang pun, tetap Allah akan tahu. Sebab dalam hati susah orang nak dapat tahu. Tapi Allah mengetahui. Kau sembunyi-sembunyi, tak payah sembunyi. Allah memang tahu apa yang kau tengah buat. Jadi ayat ini adalah amaran. Sama jugalah pada ayat yang ke-14 tu, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Habiskan sikit lagi lah pasal ayat dia samanya. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ke-14, iaitulah kata Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu tidak mengetahui? Allah yang ciptakan kau, Allah nak bagi tahu, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah Allah yang menciptakan kau? Sepatutnya dia perlu tahu benda tu. Kenapa kau anggap dia tak tahu? Dia yang ciptakan kau. Tiba-tiba kau nak buat maksiat senyap-senyap supaya orang lain tak nampak. Kau terlupa ke yang menciptakan kau tu ialah Allah? Maksudnya dalam keadaan kalau kau buat maksiat pun,
Sembunyi-sembunyi pun Allah akan tahu. Kan? Maksudnya ayat ni nak bagi tahu kepada kita, janganlah buat maksiat walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi, itu je maksud dia. Dan Allah kata wa huwal latiful khabir, tetapi kata Allah, dialah al-latif yang boleh melembutkan hati seseorang. Sama ada orang itu dulu buat maksiat, kemudian Allah tukarkan dia kepada orang yang tak buat maksiat, ataupun orang dia beriman, Allah boleh tukarkan kepada dia buat maksiat balik semula. Sebab Allah itu al-latif, Allah boleh lembutkan hati orang. Dan al-khabir kita sebut tadi, bahawa Allah ini maha mengetahui lebih terperinci apa yang ada dalam hati kita. Ayat ke-14 kita berhenti sini. InsyaAllah pada ayat ke-15 kita akan masuk wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayat ni adalah dalil untuk menceritakan kepada kita, maka wajib untuk kita bekerja mencari rezeki yang halal di atas muka bumi bagi yang mampu. Okey, kalau bagi yang tak mampu tu lainlah cerita dia. Sebab apa? Ayat ini nak kaitkan kepada orang-orang yang meminta-minta. Boleh ataupun tidak kita nak meminta-minta. Dia kata, Ustaz, saya malaslah kerja Ustaz, kalau boleh saya minta-minta pun banyak juga saya dapat. Ustaz tu dia. Dia minta duit pada orang tapi dia tak nak bekerja. Boleh ataupun tidak? Ayat ni jawapan dia, dan nanti kita akan bawakan dalil siapa saja yang boleh meminta-minta pada orang dan permintaan itu tidak berdosa. Selain daripada orang itu, maka adalah berdosa. Nanti kita akan bincang pada kuliah akan datang. Sekadar itu dulu konsep kita pada pagi ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami datangkan mohon kepadamu, ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian, ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullah.